Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma si'ahu al-muwah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa umuri din wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fihi, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa barik lana fi arzakina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna kama tarzuqu bughas. Wa bishrah li sadri. Yang saya hormati jawatan kuasa Madrasah Saidiyah yang hadir pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita hadir majlis zikir mingguan di sini. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, malam ni kita nak bercakap sikit je lah tuan-tuan. Malam ni cakap sikit, mungkin zikirnya nak panjang tuan-tuan tapi kalau dah tercakap panjang ni tuan-tuan, janganlah marah tuan-tuan biasalah tu tuan-tuan Tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya muliakan, saya nak cerita sedikit lah satu kisah seorang penggali kubur tuan-tuan. Biasanya kalau kata cerita penggali kubur ni, kalau dekat Malaysia ni memang famous lah dengan cerita tanah kubur tuan-tuan tapi saya tak ambil cerita daripada kisah tanah kubur tuan-tuan ini kita ambil daripada kisah zaman-zaman dululah. Jadi ada seorang penggali kubur, maknanya dia bertugas di satu tanah perkuburan yang masyhur lah di Damsyik. Damsyik Syria tuan-tuan. Yang mana tempat tanah perkuburan ni ramai sekali ataupun ditanam ataupun disemadikan ramai di sini alim ulama, para aulia dan juga para syuhada. Maknanya yang tanam dekat sini tu orang-orang yang baik lah. Saya pernah teringat pesanan Syekh Murtada, adanya kalau kata nanti nak pilih tempat tanah perkuburan, carilah tanah perkuburan yang paling ramai sekali orang tanam. Itu sebab kadang-kadang tuan-tuan yang heran tuan-tuan, kenapa tiap kali kita dengar ramai yang memilih tanah perkuburan Syekh Muhammad Said sebab kalau di Seremban kira-kiranya itulah yang paling ramai sekali. Jangan tuan-tuan tanam dekat depan rumah tuan-tuan besok tak ada orang datang tengok dapat tanam ataupun dapat kita tinggal di tempat yang terpencil, lagilah tak ada orang datang. Jadi carilah tempat tanah perkuburan yang ramai. Jadi kita nak cerita sikit lah tuan-tuan. Orang yang menggali kubur ni satu hari didatangi oleh seorang wanita. Datang wanita ni minta supaya gali kubur lah. Jadi dah jadi dengan orang yang menggali kubur ni. Maknanya tak lama selepas pada itu, wanita ni hanya datang dengan beberapa orang ajalah. Maknanya kita bagi mudah cerita, tak ramai lawan datang. Jadi kita ni tuan-tuan, bila tak ramai orang datang ni tuan-tuan, kena jaga mulut kita tuan-tuan. Tengok tak ramai ni, tak elok orang ni. Mudah sangat kita tu. Tak ada elok orang tu. Tapi memang betul yang datang memang tak ramai. Tapi yang penggali kubur ni dah janji dengan wanita ni tadi, dia tak banyak cerita dah tuan-tuan. Buat je lah. Ketika dia nak turunkan ke liang lahat tuan-tuan, penggali kubur ni nak turunkan ke liang lahat, tiba-tiba dia nampak satu pemandangan syurga yang sangat luas. Makna letak jenazah tu diambil oleh dua orang malaikat. Bila tengok fenomena macam ni pingsan. Yang memang kalau kadang-kadang kalau kata kita tak biasa buat bondo-bondo macam ni, tapi ni nampak tuan-tuan, bukan kata dia tak biasa buat kerja tapi kali ni Allah SWT letak
jenazah. Jenazah tu terus disambut oleh malaikat. Bawa pergi. Dia terkejut, dia pun pingsan. Jadi bila dah waras tuan-tuan, orang pun tanya pasal apa kau pingsan. Jadi dia pun cerita lah. Tapi tuan-tuan penggali kubur tuan-tuan siapa nak percaya cerita tuan-tuan. Cerita-cerita kalau orang buat kesimpulan apa, dia ni khayal. Tapi itulah lazimnya terkenalah ke kepada orang alim sufi tuan-tuan, itulah tuan-tuan. Orang-orang yang baik kadang-kadang tuan-tuan terkena agak. Orang sufi ni memang kuat berhayal. Jadi orang pun bubur dia. Imaginasi lebih sangat ni. Jadi itu yang nampak macam-macam. Jadi dia pun, yalah orang tak percaya orang, dia pun diam je lah. Kemudian lepas beberapa bulan, selang beberapa bulan, wanita yang sama tu datang balik tuan-tuan. Dipandang oleh orang kubur ni rasa, macam-macam orang ni, tapi yalah. Datang perempuan ni, maknanya minta lagi pada tukang kubur ni, kalau boleh gali satu lagi. Sebab ada lagi dia punya waris yang meninggal. Jadi dia pun terima. Jadi seperti yang dijanjikan, keadaannya pun sama tuan-tuan. Maknanya perempuan ni dia datang menguruskan jenazah ni dalam keadaan pelawatnya taklah berapa ramai tuan-tuan. Dan akhirnya berlaku perkara yang sama ketika menurunkan jenazah. Letak jenazah pun terus disambut oleh malaikat. Pingsan kali kedua. Tapi kali ni tuan-tuan, lepas pingsan bila orang tanya tak nak cerita lagi dah. Dah ponek, itu cerita kan. Cerita kata kau berkhayal ni kan. Kau tak apa kau nampak. Jadi tak nak cerita. Dia cari je perempuan tu tadi. Pasal 2 kali jadi benda yang sama. Hari ni perempuan ni punya pasal. Jadi tanya kepada perempuan ni kata yang meninggal ni dua-dua anak dia. Dua-dua anak dia. Yang pertama dia kata meninggal. Orang yang meninggal pertama ni dia kata orang yang menuntut ilmu. Meninggal. Jadi dia pun yalah. Kemudian tanya pula yang kedua macam mana pula? Dia kata yang kedua ni kerja dia tukang kayu aja. Tetapi yang tukang kayu ni pula menyara orang yang belajar ni tadi. Jadi bila dapat iktibar daripada 2 kisah ni tadi tuan-tuan, tukang kebun ni dia tak ambil masa yang panjang lah tuan-tuan. Dia pun terus cari orang yang boleh mengajar lah. Jadi cari, dia pun pergi di Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah ni antara masjid yang terkenal lah di sana tuan-tuan. Jadi di sana bertemu dengan Syekh Said Al-Burhani. Jadi bila tengok Syekh ni kata, apa pasal kau nak belajar? Pasal umur dah tua. Itu kadang-kadang kesian untuk tua ni tuan-tuan. Dah tua disedih lah oleh orang kadang-kadang kan. Dah tua baru nak belajar. Tapi ini kita nak ambil teladan supaya menguatkan hati kita lah tuan-tuan untuk terus belajar tuan-tuan. Dan jangan tuan-tuan hiraukan berapa umur itu tuan-tuan. Kat sini maknanya penggali kubur ni dah 50 baru nak belajar. Kita tahulah maknanya kalau penggali kubur standard macam mana lah tuan-tuan. Maknanya rendah lah. Jadi kata Syekh ni tadi, pasal apa? Kau nak belajar. Bajet ni tuan-tuan, kalau kata ada kesempatan datanglah ziarah. Sebab di sinilah tempat Syekh-Syekh yang terkenal lah, seperti Syekh Izzuddin Abdul Salam, Sultan Aulia. Sultan Aulia ni tuan-tuan, pengarang kitab Qawaid Ahkam, pernah menjadi tenaga pengajar di situ. Kemudian ada lagi satu iaitu Ibnu Jazari. Yang ni ulama orang kata qiraat lah. Pernah juga menjadi tenaga pengajar di situ. Maknanya hebat-hebatlah orang-orang yang pernah berbakti kat masjid tu. Jadi nak diringkaskan cerita, penggali kubur ni dia bercerita kepada alim ulama. Itu sebab tuan-tuan, kalau nak bercerita perkara-perkara macam ni tuan-tuan, orang alim ulama saja yang faham tuan-tuan. Jangan cerita sembarangan. Cerita dengan kawan kita yang kutu berhak tuan-tuan, memanglah kau ni tak apa bodoh yang kau amal ni. Dulu kalau tanya orang dulu-dulu lah tuan-tuan, bila sebut tasawuf,
Tasawuf ni mana boleh belajar apa ni dalam-dalam. Kan gila orang kan. Orang faham macam tu ya tuan-tuan. Jadi kalau nak tanya perkara-perkara macam ni, maknanya tanyalah pada alim ulama, barangkali boleh membantu kita lah insya-Allah. Jadi guru ni tadi bila dah dengar kagum tengok cerita ni tuan-tuan, dia kata kalau macam tu lah kalau kau mau belajar, dia kata kita mula dengan Matan Ajrumiyah. Satu kitab apa ni? Satu kitab berkenaan dengan nahwu lah ataupun tata bahasa Arab. Ringkas dia buku tu tuan-tuan orang-orang Melayu kita pun suka belajar tuan-tuan Jadi ringkas kita tuan-tuan, orang yang penggali kubur ni tadi tuan-tuan, ada Allah SWT kurniakan kesempatan yang akhirnya lepas beberapa tahun dia belajar, dia pun menjadi alim ulama yang terkenal. Sampai tuan-tuan umur 50. Tetapi menjadi juga alim ulama yang terkenal dan berbakti kepada masyarakat. Namanya tuan-tuan adalah Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Bahasa apa panggil Al-Haffar? Merujuk kepada kerjanya dulu tukang kubur. Kemudian Syekh Abdul Rahman ni pun ada waris dia, iaitu Abdul Razak Al-Khaffar. Maknanya gelaran tu itu tadi pun lekat kepada dia punya warisan lah. Jadi sedikit dah cerita kita nak cerita lah malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan apabila kita mengalami satu perkara lah tuan-tuan, barangkali boleh dikira sebagai turning point pada kita tuan-tuan. Untuk mengubah hidup kita. Barangkali kita rasa biasa-biasa, tapi kalau tak berlaku lah peristiwa tersebut, barangkali kita pun tak berubah tuan-tuan. Jadi baca cerita-cerita macam ni tuan-tuan, mudah-mudahan jadi iktibar kepada kita dan jadi menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah.